Hello, hi everyone. Selamat datang ke SAR Education Fair bagi tahun 2026. Dan kepada semua pengunjung hadirin, hari ini, lepas ni, dalam masa maybe 30 minutes, pukul 3 kita akan main Kahoot tau. So Kahoot ni hadiah utama kita, yang nombor 1 kita akan dapat Sony headphones. Dan 4 pemenang yang seterusnya, tempat kedua, 3, 4, 5, anda juga akan membawa pulang tiket-tiket taman tema yang pelbagai. Boleh nak pergi Genting, Penang dan sebagainya. So kalau anda sedang melawat booth, stay with us until 3 p.m. Also we have the third Kahoot of the day pukul 5.30. Yang tu kita nak bagi iPad pula. So sementara ni boleh pusing-pusing dulu sementara menunggu sesi Kahoot yang kedua. Alright. Sekarang ni di sebelah kiri saya ada Encik Wan. Cakap pasal Kahoot tadi, dah beberapa kali antara soalan Kahoot adalah dia tanya, apa maksud UPTM? Apa nama penuh UPTM? Dulu sebelum UPTM, dia apa? College, university ke apa? So itu saja soalan Kahoot. Mungkin Cik Wan tadi main ke tak? Menang ke tak? Tadi. Ha. Tadi tak main. Okey, tadi tak Sebab main. dah patah hati. Dah patah hati semalam tak dapat Semalam Nintendo Switch. Tak dah apa, kalah lepas dah. ni headphones mana tahu. Headphone. Kita target. Okey, Assalamualaikum Cik Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya boleh ke cerita sikit? Kalau tengok baju tu Mhm. tadi kan saya macam confused. Ni dari KPTM ke dari Mhm, mhm. UPTM? Apa beza KPTM dengan UPTM? Kenapa kalau beza kenapa nak kena letak gambar dua-dua? Right. Okay. So beza di antara KPTM dengan UPTM ni, so UPTM ni adalah dia dah bertaraf universiti. Okey. So KPTM ni masih lagi bertaraf college tapi Mm-mm. masih lagi berada di di bawah satu syarikat yang sama, which is IPMA, Institusi Pendidikan MARA. So kami ni semua berada di bawah naungan IPMA lah. Masih lagi dalam satu institusi yang sama. So majoritinya student bila dia nak sambung diploma dia akan pergi ke KPTM. So dekat KPTM ni dia lebih fokus kepada program-program diploma. And then selepas tu bila dia nak sambung degree dia akan diberi pilihan lah, boleh bersambung di UPTM. So di UPTM pula kita lebih fokus kepada program-program degree, fokus kepada program PhD, master semua tu lah. Tapi still di bawah satu syarikat, naungan syarikat yang sama. Kiranya UPTM ni kalau boleh saya tanya ataupun KPTM ni dia dikira universiti awam ke? IPTA ke ataupun dia macam mana? Dia IPMA, dia bukan awam, dia bukan awam. Okey, kiranya tak boleh guna laluan UPU lah. Tak boleh, Kalau kita nak tak apply ada. macam mana? Dia kalau nak apply boleh terus ke website KPTM Mm-mm. ataupun UPTM, boleh terus buat permohonan online dekat situ. Oh, terus ke website lah. Terus ke website So, saja. kalau nak mohon, adakah syarat dia kena lepasan SPM tahun semasa ataupun ada had umur untuk memohon? Setakat ni dia tak ada had umur, yang penting ada kelayakan, yang penting ada SPM. Mm-mm. And untuk certain program kena melalui fasa interview dahulu. Dia ada interview. Okey. And then mostly the program dekat KPTM, UPTM memerlukan at least 3 SPM credit. Okey, 3 3 kredit SPM SPM. credit. Mhm. So, boleh saya tanya, Encik Mhm. Wan bekerja dekat KPTM ni sebagai apa? Oh, saya orang biasa-biasa je. Saya saya pensyarah di KPTM Cawangan Bangi. Okey, di Cawangan Bangi. Mhm. Untuk kos apa tu? Saya fokus mainly on course TESOL, teaching English as a second So, language. diploma dekat KPTM ni ada banyak ke courses je yang pilihan orang banyak ke nak masuk sini? Banyak, kalau di Bangi kita ada 7 total program yang ditawarkan. So Okey. antaranya sport management, business management, Islamic banking and finance, kita ada foundation in accounting, kita ada diploma in accounting, and kita ada satu program degree which is program BAF, Bachelor of Arts in Accounting and Finance, in collaboration with Dublin Business School. So kita ada collab lah Okey. dengan Dublin Business School. So in total dekat Bangi kita ada 7 program yang ditawarkan. Tapi dekat cawangan-cawangan lain, for example kita ada cawangan dekat Alostar, dekat Ipoh, dekat Hmm. Kuantan, Kota Baru. So kita ada banyak lagi program yang ditawarkan lah dekat sana. Antaranya macam diploma in game design, diploma in animation, kita ada diploma in pendidikan awal kanak-kanak. So ada banyak lagi lah program yang berbeza-beza. Okey, faham. So, kiranya kalau boleh saya tanya lah kan, apa kos yang sekarang ni memang in market yang orang nak
orang nak pekerja dari bidang tu dan memang KPTM atau UPTM ada menawarkan? Okey, so antara, kalau dekat Bangi, antara kos yang paling hangat Orang kata adalah hot seat, hot seat. betul betul yang sangat-sangat menjadi rebutan sampai kita terpaksa menutup, aplikasi tu sebab dah terlalu ramai. Nak Okey, jalankan interview lagi, nak menapis semua student tu antaranya adalah Diploma in Sports Management dengan Diploma in TESOL. So dalam, okey. sports management ni, saya rasa kita punya tarikan adalah kita punya staff dekat, jabatan JSR tu sendiri sebab staff-staff kita dekat, untuk diploma sports management ni lecturer kita background dia semua ada coaching sampai national level, kita banyak melahirkan atlet yang telah bermain untuk peringkat negara kita. Macam baru-baru ni kita punya, pelajar ada seorang dia bermain untuk Malaysia untuk AFF Suzuki Cup yang futsal punya. So kita Okey. memang, terkenal lah juga dengan, diploma in sports management ni sebab kita banyak melahirkan, student-student yang berkebolehan tinggi, Okey, macam betul. itulah. Sebab macam kalau kita tengok corak, rakyat Malaysia sekarang pun lebih peka tau terhadap Mhm, kesihatan. Dan kalau mhm, tengok macam banyak je macam orang kata tumbuh seperti cendawan selepas mhm, hujan. Banyak betul. betul apa gym, and kalau kita tengok trend Yes, anak muda sekarang memang suka pergi hiking lah, betul, healing dekat gunung, ganang, betul. pergi even some of the Gen Zs are going, oversea untuk pergi hiking. Mhm, Kalau betul. dulu pergi bercuti ni memang untuk nak healing semata-mata, nak berehat, tapi tak, Mhm, these days punya trend adalah pergi luar negara nak hiking. Okay, that's a very good approach lah mhm, daripada KPTM dan UPTM kan. mhm, Okay, so tadi kita dah bincang syarat kelayakan, kita dah bincang courses. mhm, Disebabkan ini bukan IPTA macam soalan saya tadi kan. mhm, So mungkin orang masyarakat kita, once kita cakap, bukan IPTA, so IPTS ke? So mahal ke? mhm, Walaupun bawah MARA macam mana? Boleh dapat PTPTN juga ke? Jadi mhm. macam mana pinjaman pendidikan ataupun pembiayaan untuk KPTM dan juga UPTM? Okey, so kalau dekat KPTM dengan UPTM kita menawarkan PTPTN and kita menawarkan pinjaman daripada MARA juga. Okey. Okey, so pinjaman daripada MARA ni antara yang paling banyaklah yang student akan datang untuk mendapatkan pinjaman MARA ni, dia akan mendapatkan allowance bulanan juga. Okey, so pinjaman MARA ni dia akan membiayai, student punya kos pembelajaran and then dia boleh juga, dia akan ditawarkan pengurangan andai kata bila dia dah habis belajar, ada certain objektif yang dia dapat capai. Maksudnya contoh, pointer dia pun cantik semua. So daripada pinjaman tu dia akan menjadi pengurangan pula. Dia akan menerima pengurangan. So daripada total yang dipinjamkan mungkin kena bayar dalam 10 ke 15% sahaja mengikut result dia Okey. lah. So Alright. antara, tarikan untuk dari segi financial untuk belajar di KPTM dengan UPTM adalah pinjaman mara lah I would say. Mm. Tapi kita juga menerima, PTPTN kita masih okey, boleh terima juga, macam apa lagi contoh, yang lain macam zakat pun masih boleh juga, kita terima dari segi pembiayaan pembelajaran tu. Okey, saya faham. So kalau saya tengok dekat diploma boleh pergi KPTM, nanti nak sambung lepas tu boleh pergi UPTM. So Betul. soalan saya, adakah kalau once seseorang itu memilih untuk sambung diploma di KPTM, memang confirm course dia ada ditawarkan di UPTM? Dan kalau ya, adakah boleh transfer kredit? Mhm. Adakah macam keutamaan UPTM diberikan kepada student KPTM atau macam mana? Mhm. Okey. So bila sambung dekat KPTM, untuk diploma, ada certain program kita tak tawarkan ataupun belum tawarkan lagi di UPTM. For example macam Diploma in Sports Management, kita belum tawarkan lagi untuk di peringkat UPTM. Tetapi macam program, pendidikan awal kanak-kanak, HR semua tu, TESOL, accounting kita dah ada, degree dekat UPTM, and kita memang memberikan keutamaan kepada pelajar-pelajar daripada KPTM untuk masuk ke UPTM sebab salah satunya adalah dia akan mendapat peluang untuk transfer kredit. So jimatlah masa untuk belajar tu. So sometimes bila belajar dekat, IPT lain pula tak dapat nak transfer kredit. So masa pembelajaran tu akan menjadi lebih lama. Jadi 3 Betul. tahun, 3 tahun setengah. So bila belajar dekat UPTM, dapat transfer kredit dia akan
automatic jadi 2 tahun 4 bulan. Termasuklah Okey. internship sekali. And then akan ada juga beberapa insentif yang akan ditawarkan kepada pelajar-pelajar kita. Hmm. Alright, so kita dah tahu sedikit sebanyak tentang UPTM dan juga KPTM. Kepada hadirin, kita punya tetamu visitor, jangan lupa untuk singgah di booth KPTM dan UPTM dekat mana? Dekat booth A38. A38. So cari Encik Wan kalau yang berminat nak sambung TESOL, teaching English as a second language ataupun any other course yang Mhm. anda rasa anda nak belajar dan nak tengok lah kan. Boleh saja singgah Betul. dan okay, thank you Cik Wan. Terima kasih. Bye-bye.